Salam sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengangkutan. Pengangkutan di mana? Pengangkutan di dalam badan kita. Okay. Kita akan tengok sistem peredaran darah manusia. Apa itu sistem peredaran darah manusia? Ianya melibatkan peredaran darah yang dipam oleh satu organ, iaitu kita punya jantung, okey, ke seluruh badan dan juga salur darah. Kat sini salur darah kita adalah arteri, vena dan juga kapilari. Arteri dalam gambar ni ianya berwarna merah. Vena biru, kapilari pula senang nak ingat, dia berbentuk jaringan. Kita akan tengok dengan lebih mendalam apa itu arteri, vena dan kapilari dekat video yang seterusnya. Okay. Kita pergi ke struktur dan fungsi jantung manusia. Okay. Bila jantung awak berdegup, macam ni lah bentuk jantung awak. Bila duk 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 duk, macam ni lah jantung awak berdegup. Jantung kita mempunyai 4 ruang. Terbahagi kepada 2 atrium dan juga 2 ventricle. Atrium adalah bahagian ini dan juga ini. Bahagian atas ni, ini atrium. Yang bawah ni pula adalah ventricle. Kalau awak genggam tapak tangan awak macam ni, kan? Genggam buku macam ni, ini adalah saiz sebenar jantung awak. Jadi kalau awak tengok bayi, bila dia genggam, dia punya tapak tangan kecil kan? Buku dia kecil macam ni kan? Itu adalah saiz jantung dia. Setiap orang mempunyai saiz jantung yang berbeza bergantung kepada saiz badan awak. Saiz genggaman ni. Okay. Seterusnya. Jantung kita memang ada 4 ruang. Tapi dalam 4 ruang tu pula, dia terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kanan yang berwarna biru ni, dan bahagian kedua adalah bahagian kiri yang berwarna merah ni. Sebenarnya dekat jantung kita tak ada pun dalam jantung tu warna biru, warna merah, tak ada. Sebenarnya gambaran ni, lukisan ni berbeza disebabkan untuk memberi penerangan untuk awak faham macam mana dan apa yang terjadi pada jantung kita. Sebab tu dia beza-bezakan warna ni. Okay. Kita tengok dulu pada bahagian kanan. Apa yang terjadi? Darah yang kurang oksigen, yang telah digunakan oksigen dia, so oksigen dia kurang lah kan? Daripada badan kita, daripada tangan ke, daripada otak ke kan? Dia akan masuk ke atrium ni, dia akan memenuhi atrium ni, dia akan masuk melalui 2 jalan, iaitu vena cava superior dan juga vena cava inferior. Vena cava superior dipanggil superior sebab darah tu dia daripada atas badan kita. Daripada atas. Dia masuk ke jantung kita. Inferior pula yang sebaliknya, dari bawah. Darah tu dia masuk daripada vena cava inferior superior memenuhi kita punya atrium. Jadi bila darah dah penuh dekat atrium, atrium ni akan mengecut. Bila atrium ni mengecut, dia akan menolak injap trikospit ni. Okey, ni dia akan menolak injap trikospit ni, darah tu akan memenuhi kita punya ventricle. Pentingnya injap trikospit ni dia membenarkan pengaliran satu hala sahaja. Dia halang darah bila dah masuk kat ventricle kita. Kalau ada injap ni, dia halang darah kita daripada ventricle ni patah balik ke atrium. Pernah dengar tak pasal kes jantung berlubang? Sebenarnya bukan disebabkan ada lubang sana, lubang sini ke dekat jantung kita, tak. Sebenarnya jantung berlubang disebabkan injap trikospit ni tidak berfungsi. Darah tu patah balik. Sebab itulah jantung kita dikatakan jantung berlubang. Kita balik pada pelajaran kita.
Darah dari atrium, lepas tu masuk ke ventricle. Bila ventricle pula mengecut, ventricle mengecut, tengok yang kiri ni. Ventricle mengecut, darah tu dia akan pergi ke arteri pulmonari. Lepas dah dekat arteri pulmonari ni, darah ni akan pergi ke paru-paru. So, bila dekat paru-paru, darah yang kurang oksigen tu, dia akan melalui pertukaran gas, melalui kaedah resapan, betul? Kalau salah, betulkan saya. Pertukaran gas. Seterusnya nanti, dia akan jadi kaya oksigen balik. Faham ke? Faham kan? Senang je. Seterusnya, kita tengok apa yang terjadi pada bahagian kiri kita pula. Bila darah tadi tu dah mengalir ke arteri pulmonari, pergi ke paru-paru, darah tu dah kaya dengan oksigen. Jadi, darah tu buat apa lama-lama dekat atas tu kan? Dia akan turun balik, dia akan masuk balik ke jantung kita. Tapi dia masuk kali ni, darah yang kaya dengan oksigen tu, dia akan masuk melalui vena pulmonari. Sini, sini. Dia masuk. Dia masuk penuhkan atrium ni. Jadi bila atrium ni dah penuh, atrium ni akan mengecut. Bila atrium ni kecut, dia akan tolak injap ni. Injap ni akan tutup. Darah tu akan pergi ke ventricle. Beza antara kanan dengan kiri, dekat bahagian kanan, injap dia tricuspid. Dekat bahagian kiri, injap dia bicuspid. Fungsi dia sama. Fungsi dia untuk halang darah daripada berpatah balik ke atrium. Darah daripada ventricle nak elakkan darah tu daripada patah balik ke atrium. Laluan dia pun sama macam tadi. Bila dia dah masuk atrium, dah tolak ni, injap ni tutup, ventricle, dia akan kecut. Bila dia mengecut, dia pergi ke aorta. Bila dia lalu dekat aorta ni, dia akan pergi ke seluruh badan kita. Dia akan pergi balik ke tangan kita, ke otak kita, ke kaki kita. Itulah yang terjadi pada bahagian kiri dan kanan jantung kita. Okay, ingat dua benda tu. Okay, bila awak tengok dekat jantung kita ni, yang saya bulatkan ni, ini adalah septum. Septum ni apa? Septum ni dinding otot yang memisahkan jantung kiri dan jantung kanan kita. Dia pisahkan jantung kiri dan jantung kanan dia. Bila jantung kiri dengan jantung kanan kita dah terpisah, tak adalah berlakunya percampuran darah yang kaya oksigen dengan kurang oksigen. Sebab dia dah ada penghalang kat sini. Kita tahu yang biru ni darah kurang oksigen yang masuk. Yang merah ni darah kaya oksigen. So, bila ada septum, percampuran darah tak akan berlaku. Seterusnya, kita masuk struktur dan fungsi salur darah utama. Tadi saya ada cakap pada slide yang pertama, salur darah kita ada 3 kan? Arteri, kapilari dan juga vena. So, pertama kita akan tengok arteri ni dulu. Arteri ni, yang warna merah ni, dia ada dinding tebal, berotot, banyak tisu elastik. Dia tak ada injap. Ingat kan injap yang saya cakap tadi, injap tricuspid, injap bicuspid, tak ada. Okay. Dia juga mempunyai lumen yang kecil. Okay. Fungsi arteri ni, dia angkut darah beroksigen, kaya oksigen daripada kita punya jantung pergi ke seluruh badan. Tapi arteri pulmonari pula dia angkut darah kurang oksigen, teroksigen. Itu adalah beza antara arteri dan arteri pulmonari. Refresh balik. Mana arteri, mana arteri pulmonari. Tengok dekat sini. Arteri pulmonari. Perasan kan? Arteri pulmonari. Dia angkut darah kurang oksigen. Tapi arteri yang kaya oksigen. Arteri kaya oksigen, arteri pulmonari angkut darah kurang oksigen. Peredaran darah dekat arteri dia cepat
Sebab dia angkut darah yang beroksigen. Jadi tekanan darah dekat situ tinggi. Denyutan nadi juga akan dapat dikesan dekat arteri ni. Okey? Dia umpama macam awak pernah tak awak nak siram pokok, lepas tu awak macam tutup sedikit ruang pada paip tu. Okay. Itulah, contoh awak ambil getah tu adalah awak punya arteri. Getah yang berarteri tu. Bila awak tutup, dia punya pengaliran air tu akan jadi laju kan? Itulah gambaran ataupun analogi yang kita boleh kaitkan dengan tekanan tu. Macam mana? Bila dia tebal, dia tutup macam tu, dia tebal, tekanan darah tu laju mengalir keluar. Cepat. Tekanan darah tinggi. Itulah umpamanya arteri. Seterusnya kita tengok kapilari. Macam jaring-jaring ni. Ini namanya kapilari. Kapilari ni, dia mempunyai dinding yang paling nipis, setebal satu sel. Kapilari tak ada otot dan tisu elastik. Dia tak ada injap, tricuspid, bicuspid tak ada, injap sabit pun tak ada, dan mempunyai lumen yang paling kecil. Kapilari, dia ada dinding nipis supaya pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh dapat berlangsung secara resapan. Supaya senang. Sebab tu, dia punya dinding nipis sangat. Dia memudahkan pertukaran gas. Peredaran darah dekat kapilari pula perlahan. Sebab tekanan darah menurun. Dekat kapilari, kita tak akan dapat denyutan nadi. Seterusnya kita tengok vena yang warna biru. Vena, dia mempunyai dinding yang nipis, sedikit otot, elastik. Dia ada injap dan juga dia ada lumen yang besar. Okay. Vena ni, dia angkut darah teroksigen, darah yang kurang oksigen daripada badan pergi ke jantung. Beza arteri, kaya oksigen kan dia angkut. Vena, dia angkut darah kurang oksigen. Tapi vena pulmonari, perasan sini, pulmonari. Vena pulmonari pula dia bawa peranan yang berbeza. Dia angkut darah yang kaya oksigen dari jantung-jantung pergi ke, dari paru-paru pergi ke jantung kita. Tekanan darah kat vena ni, bila dia angkut darah yang kurang oksigen, tekanan darah dia pula perlahan. Tekanan rendah. Dan kat sini tak ada denyutan nadi. Apa itu sistem peredaran ganda dua? Sistem peredaran ganda dua. Kenapa dikatakan ganda dua? Sebab awak tengok kat sini kita ada dua. Orang kata kitaran dekat sini. Sistem peredaran pulmonari iaitu dari jantung pergi ke paru-paru kita. Melibatkan arteri pulmonari, paru-paru, vena pulmonari dan juga sistem peredaran sistematik. Iaitu daripada kita punya jantung pergi ke badan. Itu yang dikatakan sistem peredaran ganda dua. Dua kali. Dua cycle. Selalu kan kita tengok dekat TV. Bila orang tu berdegup, jantung dia berdegup ataupun dia takut kan, bunyi dia macam duk 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 duk. Ambil keputusan peperiksaan, duk 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 duk. Tapi sebenarnya bunyi kat jantung kita bukan duk duk. Bunyi dia luk duk. Okey, persoalan dia, macam mana bunyi luk duk ni terhasil? Pertama kita akan tengok macam mana bunyi duk tu terhasil. Ianya disebabkan diastol. Apa yang terjadi? Penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari semasa pengenduran ventrikel. Masa ventrikel ni menjadi kendur,
Lepas tu injap dekat sini, injap ni tertutup. Disebabkan penutupan injap tu, bunyi dup tu terhasil. Pada waktu ini, tekanan darah yang mengisi jantung kita. Darah akan mengalir dan dia akan isi kita punya jantung kita. Jadi bila kita cek darah, bacaan tekanan darah kat sini akan dikenali sebagai bacaan tekanan diastolik. Itulah penyebab bunyi dup. Sebab apa? Sebab penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari yang warna kuning ni. Ini injap sabit nama dia. Yang ini dengan ini injap tricuspid, ini injap bicuspid. Ini injap sabit. Dia tertutup, darah mengalir. Sebab tu dia berbunyi dup. Seterusnya, sistole. Macam mana terjadi bunyi loop? Bunyi loop. Tadi tu dup, darah mengalir. Ini loop. Sebab penutupan injap tricuspid dan bicuspid antara atrium dengan ventricle semasa pengecutan ventricle. Injap tricuspid dengan injap bicuspid ni tutup. Sebab tu bunyi dia loop. Tekanan darah waktu ni dia mengalir keluar. Berbeza dengan diastolik tadi, tekanan darah mengisi jantung. Ini tekanan darah mengalir keluar. Bila kita cek tekanan darah kat sini, bacaan tekanan darah tu dikenali sebagai sistolik. Okey, macam mana nak cek tekanan darah? Kita guna alat ni. Kalau awak pergi hospital ke klinik ke kan, awak akan jumpa lah dia akan cek awak punya darah. Dia akan awak punya tangan macam ni, lepas tu dia macam kecut, tekan macam tu kan. Okay. Apa benda nama alat ni? Alat ni dinamakan sphygmomanometer. Okay. Tekanan darah normal manusia adalah 120/75. Apa benda 120 tu? 120 tu adalah sistolik. Sistolik tadi apa? Sistolik. Tekanan darah mengalir keluar jantung kita. Waktu tricuspid, bicuspid tertutup. 120 untuk sistolik dan juga diastolik 75 mmHg. Diastolik ni apa pula? Diastolik tadi penutupan injap sabit. Kita punya nadi ni, kadar denyutan nadi ni dihasilkan oleh pengecutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Setiap orang ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Yang pertama, jantina. Okay, tengok kat sini. Dia tulis lelaki dewasa 70 hingga 72 denyutan per minit. Perempuan dewasa 78 hingga 82. Okey, kenapa beza lelaki dengan perempuan dewasa? Kenapa beza? Sebab jantung perempuan dia lagi kecil daripada jantung lelaki. So bila jantung kecil, darah yang masuk pula akan sikit kan? Sikit berbanding dengan lelaki. Darah yang dia masuk dalam satu waktu tu dia akan jadi sikit. Jadi dia perlu berdenyut dengan lebih tinggi untuk memastikan darah tu masuk. Faham? Faktor yang kedua, umur. Lagi meningkat kita punya umur, lagi rendah denyutan nadi kita. Contoh, beza antara kita dengan atuk kita. Okay? Denyutan nadi atuk kita akan lagi rendah. Yelah sebab meningkat umur kan, sistem dalam badan kita, semestinya bila dah meningkat umur, dia makin tua. Kesihatan badan. Faktor yang ketiga, kesihatan badan. Orang yang kurang sihat, dia punya tekanan nadi boleh jadi lagi tinggi ataupun lagi rendah daripada normal. 120/75 tu dia sama ada lagi tinggi daripada tu ataupun lagi rendah daripada tu. Berbahaya benda ni dan boleh membawa maut. Okay, sekian itu sahaja dari saya.